أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Yang dihormati para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, para pelajar, muslimin muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah dan taufik daripada Allah taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk sama-sama kita mendaurahkan fiqhul Islam, yang mana kita akan menyentuh perbahasan berkenaan dengan al-sayd wal-dhabaih wal-uqdiyah. Wal-udhiyah. Iaitu kita akan masuk pada perbahasan pemburuan, sembelihan dan juga berkenaan dengan korban. Wal-udhiyah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, eloknya kita baca doa dahululah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'ul intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita tengok dulu slide yang saya akan kongsikan. Baik, boleh nampak ke? Boleh. Okey, terima kasih. Ini sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak nyatakan dahulu rujukan-rujukan yang saya buat. Yang pertama, khususnya lah, sudah pasti saya merujuk kepada guru-guru, iaitu pertama daripada guru saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizaini bin Rahmat. Kemudian juga merujuk kepada Tuan Guru Muhammad Hazri bin Hashim bin Yunus bin Hasan bin Daud bin Abdullah bin Idris Al-Bindani. Itu dua orang guru yang saya jadikan mereka rujukan utama. Kemudian masadir, iaitu rujukan kitab yang saya buat adalah daripada kitab pure, kitab asli daripada Al-Iqna' fi Hali Al-Fas Abi Syuja'. Kemudian merujuk kepada buku teks stam, iaitu Al-Mukhtar min Al-Iqna' fi Hali Al-Fas Abi Syuja'. Kemudian merujuk kepada kitab yang ini, iaitu daripada kitab Umdatus Salik. Kitab tersebut saya juga jadikan rujukan. Kitab Umdatus Salik wa Uddah Al-Nasik. Itu. Kemudian kitab yang ini, iaitu kitab At-Tadhib fi Adillati Mata' Al-Ghayah wa Takrib fil Fiqh Asy-Syafi'i. Namun begitu, jangan kalian risaulah, saya tak akan keluar daripada bidang stam lah. Maksudnya kita memang akan sentuh banyaknya berkenaan dengan masail-masail ataupun permasalahan-permasalahan yang akan keluar dalam soalan sahaja. Itu. Tamam? Baik. Ini komponen-komponen soalan fiqh. Komponen-komponen soalan fiqh yang ada dalam stam. Jadi saya minta kalian buat dhabit lah untuk persediaan. Jadi kita akan ada 5 soalan. Kita akan ada 5 soalan. 3 soalan itu akan ditanya berkenaan dengan fiqh. Soalan keempat dan soalan kelima itu berkenaan dengan miras, faraid. Jadi inilah pembahagian soalan-soalan tersebut. Soalan pertama, himpunan daripada bab munakahat. Soalan kedua, himpunan berkenaan dengan hudud. Makna ada hudud zina, hudud minum arak, hudud mencuri, kemudian qutta'ut tariq. Itu. Kemudian soalan ketiga, jihad, as-sayd, wal-dhaba'i, al-udiyah, wal-uqdiyah. Ni. Jadi, apa yang saya nak sampaikan tak lain dan tidak bukan, kalian tak boleh hanya fokus kepada
satu bab ataupun satu bahagian saja. Contoh misalan, kalian merasakan hudud tu susah, jadi kalian nak fokus munakahat sahaja. Ataupun jihad, said wa dhabai, udhiyah, uqdiyah ni payah, jadi saya tak nak fokus. Itu tak boleh. Itu menjamin kegagalan. Itu menjamin kegagalan ataupun rosib. Ya, rosib. Kita ambil maklum, stam, rosib satu, ulanglah nanti. Bermakna tak boleh gagal. Ya, kalau gagal satu madah, dikira semua gagal. Ya, dikira semua gagal. Ini yang diletakkan oleh Al-Azhar Al-Sharif, ya, MOU yang kita lakukan bersama mereka, yakni pihak atasan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itu kita termaktub dengan syarat-syarat tersebut. Ya, syarat-syarat tersebut. Jadi sebab itu saya pesan kepada semua, ni semua dimantapkan ni. Ni dimantapkan semantap-mantap yang mungkin. Ya, munakahatnya, hududnya, jihad, said wa dhabai, udhiyah wal uqdiyah. Ya, jangan sambil lewa. Contoh, kalau kalian hanya ambil munakahat dan hudud, tak dapat pula mumtaz. Mungkin boleh dapat jayyid dan jayyidan. Tapi kalau kalian hanya fokus kepada yang bawah ini pula saja, tak boleh juga, makbul pula. Itu. Jadi, tapi yang saya nak tekankan dekat sini, sekurang-kurangnya lulus. Dia sekurang-kurangnya lulus. Tetapi dengan para pelajar sekalian ni, saya rasa insya-Allah semua target mumtaz. Mumtaz safi insya-Allah. Kemudian soalan yang keempat, ni dah mula berkenaan dengan miras. Ya, mabadiknya, aulnya, radnya dan sebagainya, halnya dan sebagainya. Tamam? Baik. Jadi itu saja berkenaan dengan yang saya nak sentuh untuk komponen-komponen soalan. Ya, komponen-komponen soalan. Selalunya fiqh dan bab faraid ini dia selalu tanya bab apa je. Semua dia akan tanya. Semua dia akan tanya. Zaman kami aul keluar. Ya. Apa lagi keluar ya? Mabadi, itu semua setiap satu tu dia akan tanya. Ya, sama juga munakahat tadi. Munakahat kita ada alif, ba, jim, dal dalam satu soalan. Mereka akan campur-campurkan soalan. Contoh alif dia tanya talak, ba dia tanya ruja'ah, jim dia tanya iddah, dal dia tanya radha'. Tu kena bersedia lah. Kena bersedia. Ada tahun macam tahun kami dia tak tanya radha'. Dia tak tanya radha'. Tapi dia tanya yang 3 ke atas tadi yang saya sebutkan. Talak, kemudian dia tanya berkenaan dengan iddah, ruja'ah. Bab rujuk. Dia akan buat macam tu. Jadi nak tak nak perlu mahir dengan semua sekali. Perlu mahir dengan semua sekali. Tamam? Yang paling mencabarnya itu pada soalan yang ke-3 lah pada saya. Sebab di situlah ada jihad, di situlah ada said wa dhabai, ada udhiyah, ada uqdiyah. Uqdiyah ni panjang sebab dia bab hakim. Kemudian said wa dhabai wal udhiyah pun panjang sebab dia berkenaan dengan ibadah korban, ibadah sembelihan. Kemudian jihad pun banyak juga. Jadi soalan keempat ni, soalan ketiga ni dia agak mencabar sedikit. Ya, mencabar sedikit. Tamam? Itu mukaddimah sebelum kita nak pergi lebih jauh dalam daurah kita pada pagi ni. Ya. Jadi saya mohon untuk semua yang merancang untuk rasa nak duduk dalam keadaan selesa, hafal semua. Ya, hafal semua. Ya. Jadi apa yang sentiasa akan ditanya dalam fiqh, mereka akan tanya tentang ta'rif, dalil, kemudian rukun, kemudian syarat. Ya, syarat. Jadi ini semua mestilah dimantapkan, ya, digarapkan di dalam jiwa. Ya, saya tak kata akal, saya kata jiwa, biar melekat sampai mati. Itu maksudnya. Tamam? Jadi tanpa membuang masa, kita terus rujuk kepada kitab kita lah. Kitab kita, iaitu kita masuk pada perbahasan al-said wal dhabai. Ya, al-said wal dhabai. Kita pergi dahulu yang pertama, ta'rif. Ya, ta'rif. Ta'rif al-said itu adalah masdar sada yasidu thumma utliqa saidu 'ala al-masidi. Iaitu
Al-sayd merupakan perkataan masdar. Ya, perkataan masdar. Sada yasidu. Kemudian ya, perkataan ini digunakan dengan maksud apa? Binatang buruan. Ya, dimaksudkan dengan binatang buruan. Alal masidi. Dimasukkan sebagai makna sebagai binatang buruan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, dalam surah Al-Maidah, iaitu janganlah kamu membunuh binatang buruan, yakni binatang buruan yang baik yang boleh dimakan atau tidak ketika kamu sedang ihram. Tamam? Jadi takrif kita dah sebutkan tadi, dalil pun kita dah sebut. Kena hafal yang itu. Ya, kena hafal yang itu. Dalam objektif dia akan tanya. Ya, dia akan tanya. Jadi kena bersedialah, kena bersedia. Kemudian ta'rif adz-dzabaih. Adz-dzabaihu jam'u dzabihatin bimakna madhbuhatin. Iaitu adz-dzabaih itu adalah kata jamak bagi perkataan dzabihah dengan makna madhbuhah, iaitu binatang sembelihan. Ya, binatang sembelihan. Ini ta'rif yang kita baca sekarang ni ta'rif fil lughatan ya. Ta'rif fil lughatan, iaitu pada lughah sahaja. Pada syarak saya dah rujuk juga dalam kitab buku teks kita, tak ada. Ia tak ada. Jadi dihafal sahaja apa yang ada. Ya. Kalau rujuk dalam kitab asal, dia ada ya, dalam kitab pure lah, maknanya kitab iqna' yang asal, yang asli, itu ada dia punya istilah. Tapi tak perlulah saya sebutkan ya, tak perlu saya sebutkan. Tamam? Baik. Kemudian dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza halaltum fastadu. Kemudian illa ma zakkaitum. Yang ketiga, al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Ya, tayyibat. Iaitu dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Ini dalil nak menunjukkan pemburuan itu dibenarkan di dalam Islam. Ya, pemburuan itu dibenarkan di dalam Islam. Yang kedua, diharamkan bagimu yakni memakan bangkai, darah, daging babi yakni daging hewan tersebut yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh atau yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Yang ketiga, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Ya. Yang baik-baik. Tamam? Itulah hal keadaan berkenaan dengan al-sayd, iaitu binatang pemburuan. Ya, binatang pemburuan. Maknanya binatang-binatang yang dilatih untuk menjadi pemburu. Ya, seperti helang ke, apalagi anjing ke, harimau ke dan sebagainya, itu disyariatkan di dalam Islam. Boleh digunakan. Tapi dengan syaratnya apa? Syaratnya dia diajar. Ya, dia dibimbing. Itu nanti kita akan masuk pada perbahasan yang lebih jauh lagi. Baik, kita masuk kepada arkanuz zabhi. Iaitu rukun-rukun dalam sembelihan. Yang pertama zabhun, yang kedua zabihun, yang ketiga alat, dan yang keempat zabihun. Ya, iaitu perbuatan menyembelih, yakni zabhun. Yang kedua zabihun, binatang sembelihan. Kemudian yang ketiga alat, yakni alat sembelihan. Yang keempat zabihun, penyembelih. Ya, penyembelih. Jadi soalan dalam objektif saya ulang balik ni nak bagi pastikan kita tidak tercicir. Dalam soalan objektif dia akan tanya, ya, dia akan tanya mana satu rukun illa, kecuali apa. Kena mahir dengan struktur soalan-soalan yang akan ditanya. Kalau illa, maknanya kita kena jawab yang bukan jawapannya. Itu. Maknanya di sini LPM, ini Lembaga Peperiksaan Malaysia, nak melatih pelajar-pelajar Malaysia ini betul-betul mahir ataupun bersedia dengan setiap soalan-soalan yang diubah-ubah ayatnya, namun objektifnya yang sama. Iaitu objektifnya sama sampai kepada jawapan yang tepat. Tamam? Baik. Kita terus kepada halaman yang seterusnya. Saya sengaja tak present nota ini kerana saya nak memastikan semua ada kitab sendiri. Semua ada kitab sendiri. Ya. Sebab kalau saya present, nanti ada yang
hanya mengharapkan present saja, itu saya tak berminat. Ya, tak berminat. Tamam? Baik. Halaman yang ke-53. Zakatul haiwan al-maqduru ala zakatihi ma qudira ala dhabhihi min al-hayawanil ma'kul fadhakatuhu fadhakatuhu istiqlalan ya fi halkihi wa labbatihi ijma'an. Baik. Iaitu sembelihan haiwan yang boleh dikuasai, ya, yang boleh dikuasai, ya, iaitu binatang yang boleh dimakan. Maka cara sembelihannya adalah pada halkum dan juga lehernya, yakni labbah, mengikut sepakat kata ulama. Baik. Sebelum kita pergi lagi jauh lagi, dalam istilah-istilah sembelihan, ya, dalam istilah-istilah sembelihan itu ada beberapa, ya, yang perlu kita faham. Yang ni saya kena tunjuklah. Baik. Ini. Kita ada 5 bentuk istilah ataupun jenis-jenis lafaz dalam sembelihan. Ya. Patutnya tulis furuqul lughah, bukan firqatul lughah, furuqul lughah. Itu yang betul. Ini saya tertypo ni. Yang pertama disebut dengan zakatun. Ya, zakatun. Apa itu zakatun? Zakatun ini adalah lafaz sembelihan. Ya, dia lafaz sembelihan. Namun dia adalah lafaz yang umum. Lafaz yang umum. Bermakna kalau saya sebut zakatun, bermakna yang selebihnya ini pun termasuk dalam zakatun. Itu. Zabhun termasuk juga zakatun. Nahrun juga termasuk dalam zakatun. Akrun juga masuk dalam istilah zakatun. Al-saidu juga masuk dalam istilah zakatun. Tamam? Sebab bila sebut je zakatun, ini adalah satu lafaz sembelihan namun secara umum. Ya, namun dia secara umum sahaja. Dia tidak spesifik. Ya, dia tidak spesifik. Tamam? Baik. Ini nak bagi lebih lebih senang kita baca soalan nanti. Contoh soalan tulis zakatun, maka kita boleh fahamlah, oh ini lafaz yang umum sahaja tetapi mencakupi makna-makna yang lain. Baik. Yang kedua, zabhun. Ya, yang kedua, zabhun. Zabhun ini apa? Zabhun ini adalah satu istilah khusus untuk binatang yang berleher pendek. Ya, yang berleher pendek yang kita nak sembelih dia tu. Maknanya contoh berleher pendek apa? Kerbau, apa lagi? Ayam, apa lagi? Lembu. Itu semua leher-leher yang pendek. Maka kita gunakan istilah zabhun. Ya, zabhun. Tu. Tamam? Yang ketiga disebut sebagai nahrun. Ya, nahrun. Iaitu satu istilah khusus untuk binatang yang berleher panjang. Seperti ibil, yakni unta. Unta. Unta tu lehernya panjang. Maka kita guna istilah nahrun, bukan zabhun. Zabhun untuk berleher pendek. Haiwan yang berleher pendek. Nahrun untuk yang berleher panjang. Tamam? Yang keempat, akrun. Ya, akrun. Akrun ni maksudnya apa? Melukakan. Ya, melukakan. Jadi kebiasaannya akrun ini digunakan untuk binatang-binatang yang apa? Yang liar. Ya, yang liar. Jadi sembelihan untuk binatang yang liar kita guna akrun, yakni melukakan. Ya, melukakan. Zabhun dan nahrun itu untuk binatang yang tak lain dan tidak bukan yang boleh dikuasai. Ya, yang boleh dikuasai, iaitu al-maqdur alaihi. Yang boleh dipegang ataupun mudah kita nak uruskan dia. Tetapi yang mana liar seperti rusa, kijang, pelandu, itu akrun. Ya, akrun, iaitu kita kena melukakan dia dan melukakan itu memadai sebagai sembelihan. Tamam? Kemudian yang terakhir namanya al-saidu. Jadi kita akan belajar, semua ni kita akan belajar ya. Semua ni kita akan belajar. Al-saidu itu dengan makna
ya perburuan. Ya perburuan, iaitu anjing tolong tangkapkan, helang tolong tangkapkan, apa lagi? Harimau kemudian dengan apa lagi tu? Anjing. Tamam? Itu antara binatang-binatang perburuan yang boleh dijadikan sebagai binatang yang menangkap binatang buruan. Tamam? Baik. Setakat ni boleh jelas nah? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Baik. Kita sambung yang seterusnya. Jadi tadi kita dah baca dah zakatul haiwan yang boleh dipegang, yang boleh dikuasai. Maka sembelihannya itu di mana? Di halkum. Ya, urat nafas tu. Di halkum dan juga di labbah. Labbah ni maksudnya apa? Marih. Ya, urat marih. Baik. Yang pertama al-halku. A'lal unuq. Iaitu halkum ini dia berada di bahagian atas leher. Ya, bahagian atas leher. Atau ada pun labbah asfalal unuq. Iaitu dia berada di bahagian bawah leher. Itu. Jadi kalau soalan tanya, sembelihan untuk haiwan yang boleh dikuasai ataupun dengan istilah al-maqdur alaihi, kita jawab fil halki wal labbati. Iaitu pada halkum dan juga di labbah. Tamam? Baik. Kita masuk yang seterusnya, ma yashtaritu fi dhabhi. Syarat-syarat. Ya, syarat-syarat sembelihan. Yushtaratu fi dhabhi ay yakuna qasdan. Iaitu disyaratkan pada sembelihan itu yang pertama sekali adalah niat. Ya, adalah niat. Jadi dia ada beberapa permasalahan. Permasalahan ni dia akan tanya dalam kertas 2. Dia sangat suka tanya dalam kertas 2 supaya dia nak kita jawab apa dia punya hukum dan apa dia punya illah, alasan dia. Baik, kita lihat. Yang pertama, law saqata mudiyatun ala madhbahi syatin faqatalat. Ya, iaitu kalau terjatuh pisau ke atas terjatuh pisau ke atas leher kambing. Ya, leher kambing yang disembelih. Bermakna kambing itu kita nak sembelih dia, tetapi pisau dah jatuh atas leher dia. Kemudian lalu kambing itu mati. Bermakna pisau tu memang tajam sungguh. Ia memang tajam sungguh. Kalian jangan ingat pisau ni biasa-biasa. Pisau ni ada yang Jerman dan sebagainya. Itu memang Masya Allah Tabarakallah memang tajam. Jangan buat main. Letak di kuku pun memang dia dah boleh lukakan dah. Itu memang tajam sungguh. Jadi bila dia terjatuh di atas leher kambing itu, dia tersembelih. Ya, walaupun tanpa tangan yang menekan dengan kekuatan. Ya, macam tu. Tetapi dia dah jatuh, lalu dia membunuh kambing tadi. Maka itu tidak boleh. Ya, dia jadi bangkai. Maitatun. Jadi bangkai. Sebab apa? Tanpa niat. Ya, tanpa niat. Bermakna benda tu berlaku secara sengaja. Ya, sengaja tanpa niat. Maka tidak dibolehkan. Yang kedua, lawih tahkat syatun bil mudiyatin fadzabahat. Iaitu kalaulah kambing tadi itu dia bergesel dengan pisau. Ya, ini namanya futuristik ulama ya. Futuristik ulama. Maknanya pandangan ulama ni jauh. Ya, dia berfikiran jauh. Benda ni mungkin agak susah nak berlaku, ya, susah nak berlaku. Tapi ulama dia fikir siap-siap benda ni. Ya. Dia fikir siap-siap benda ni. Jadi pisau tu betul-betul kat tepi tu. Kemudian kambing tu pergi dekat, dia gesek kat situ. Dia ingat benda tu kayu. Ya, nak hilangkan gatal. Tapi tersilap rupanya pisau. Jadi dia gesel-gesel, mati dekat situ. Ya, mati dekat situ. Ataupun kita sebut dah tersembelih diri dia sendiri. Maka pada ketika itu haram untuk dimakan. Ya, dia jadi maitatun. Ni jadi apa? Jadi bangkai. Sebab kenapa? Tanpa niat. Ya, tanpa niat. Yang kedua, lawis tarsalat jarihah binafsiha faqatalat saidan. Dan kalaulah ya binatang yang memburu itu, yakni kita arahkan anjing untuk pergi tangkap. Itu kita arahkan. Tapi yang ini ya
dia pergi tanpa arahan kita. Bermakna di situ ada kijang. Kita duduk relax, oh ada kijang lah. Kita tak sempat maklumkan, dia dah pergi kejar, dia dah pergi tangkap dah binatang tersebut. Ya, dia dah pergi tangkap dah binatang tersebut. Faqatalat saidan. Ya, lalu dia terkam dekat belah leher ataupun di mana-mana asalkan melukakan dan binatang tadi itu mati. Maka tidak boleh dimakan. Dia jadi bangkai. Sebab kenapa jadi bangkai? Tanpa niat, tanpa arahan daripada tuan kepada anjing tadi itu. Ya, yang al-said tadi itu. Tamam? Yang keempat, lau arsala sahman la li saidin faqatala saidan. Sekiranya seseorang itu dia melontarkan panah, ya, melontarkan panah, ataupun dalam contoh yang lain dia akan kata tombak, dia tombak, yang mana dia bukan bertujuan untuk memburu. Ya, sebab itu disebut di situ tadi la li saidin, bukan untuk memburu. Ia bukan untuk memburu. Maka dia pergi, dia relax, dia balingnya. Kemudian kena pada binatang tersebut dan binatang itu pun mati. Maka dia jadi bangkai. Ya, tak jadi binatang yang boleh dimakan. Sebab kenapa? Sebab tanpa niat. Ya, tanpa niat. Jadi, dekat sini, kalian jangan pening-pening kepala. Tengok sahaja dalam soalan, kalau nampak tidak ada perkataan-perkataan yang menyatakan dia berniat, yang dia ada niat, ataupun kita nampak pada ayat tersebut tidak ada satu pun istilah mengatakan saya berniat ataupun saya menginginkan binatang ini dan sebagainya, haram terus. Ya, haram terus. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kerana apa? Dia haram. Ya, dia tak ada niat. Li'adamil qasdi. Kat bawah tu kan. Li'adamil qasdi. Tanpa niat. Baik, kita masuk yang ke-5. Law rama syai'an zannuhu hajaran. Itu. Iaitu dia melontar sesuatu dengan sangkaan benda itu adalah batu, tetapi rupanya binatang. Ya. Maka halal untuk dimakan. Maka halal untuk dimakan. Tu. Saya yakin ramai yang pening ni. Kalau yang pada statement yang ini. Sebab tadi seseorang itu dia lempar, ya, kemudian dia lempar pada, disangkakan tu batu, dia batu, tapi rupa-rupanya haiwan. Tapi Imam Khatib Asy-Syarbini sebut boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Untuk memastikan tidak berlaku kecelaruan, saya kena terangkan sedikit berkenaan dengan khilaf ulama lah. Kat sini ada khilaf ulama. Ya, khilaf ulama. Yang pertama, kita sentuh yang dalam kitab ni dulu. Kenapa diperbolehkan dimakan ataupun binatang tersebut boleh dimakan? Sebab dia ada niat untuk memburu. Itu saja. Dia ada niat untuk memburu. Dalam kitab Iqna' ni, bila ada saja niat untuk memburu, sahlah binatang tersebut untuk dimakan. Walaupun dia memburu itu, memburu kepada batu, ya, dengan niat dia nak memburu itu sahaja, maka dibolehkan. Sebab dia ada niat memburu. Syaratnya ada niat memburu. Tetapi dalam kitab yang lain, seperti kitab Umdatus Salik ini, kitab Umdatus Salik ini tidak membenarkan. Ia tidak membenarkan. Mestilah dengan niat kita menyangka itu memang ada haiwan dekat situ. Memang ada haiwan dekat situ. Tamam? Ini namanya kepelbagaian hukum lah. Seronok lah kita belajar bab ni kan. Jadi, ala kulli hal, walaupun sedemikian, kita tengok kitab lah. Tengok kitab. Jadi, kalau soalan tanya, jawab saja boleh. Sebab kita berpandukan kepada Imam Khatib Asy-Syarbini sekarang. Jadi, law rama syai'an zannuhu hajaran, itu diperbolehkan dengan sebab apa? Dengan sebab dia ada niat untuk memburu. Itu yang pertama. Yang kedua, law rama fazi'an ziba'in fa asaba wahidatum minhu, iaitu kalaulah dia kita kata memanah. Dia memanah ke arah sekumpulan rusa, maka terkena salah seekor daripadanya. Maknanya ada sekumpulan rusa, kemudian dia tengok ni boleh kena ni. Dia panah binatang tersebut, lalu kena salah satu daripadanya.
maka halal, boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Dengan sebab apa? Ada niat. Ya, ada niat. Yang ketiga, law rama wahidatun min fazi'a. Kejap. Ialah fazi'a ziba'in fa asaba ghairaha. Dan kalaulah seseorang itu memanah, kemudian dia target satu, mana ada sekumpulan rusa, kemudian dia lihat ada seekor tu, dia nak sangat yang itu. Fa asaba ghairaha, tapi kena yang lain. Panah tu kena pada yang lain. Bermakna dia nak yang A, tetapi dia dapat yang B. Maka pada ketika itu, hukumnya boleh dimakan. Sah sembelihan tersebut. Ya, sah sembelihan tersebut. Kerana apa? Ada niat. Yakni, ya, li sihhati qasdihi. Dengan sebab apa? Ada niat. Tu. Jadi, yang boleh saya rangkumkan dekat sini, asalkan ada niat, selesai. Asalkan ada niat, selesai. Tapi dalam kitab yang lain, tetap saya kena sebutkanlah. Takut nanti kalau orang datangkan misalan ini, kita kata mana ada boleh lah. Kitab ni kata boleh. Kamu kata kepada kitab kamu, kitab saya lain. Macam tu kan. Jadi saya bimbang bergaduh. Jadi saya maklumkan juga dalam kitab yang lain, ada yang tidak membenarkan. Sebab, kalau kamu panah yang A, ya, tapi kena yang B, haram makan yang B itu. Sebab niat kamu pada yang A. Itu dalam kitab yang lain. Iaitu kitab Umdatus Salik ni lah. Itu dalam kitab yang lain. Jadi, kita raikan pendapat lah. Tamam? Baik. Ingat ya, masalahnya apa? Ada saja niat, selesai. Tak ada niat, tak boleh. Itu dalam kitab Iqna' fi Halil Alfaz Abi Syuja' ini. Tamam? Baik. Kemudian, kaifiyah zakatu ghairil maqdur. Ya, maqdur alaihi. Iaitu bagaimana kita nak menyembelih binatang yang kita tak boleh nak pegang. Dia liar. Dia kasar. Dia kasar. Kalau pegang, insyaAllah boleh mati kita. Macam tu gambaran dia. Kan ada dekat Indonesia. Indonesia ke mana entah, saya tak ingat dah. Ya, tanduk kerbau tu besar. Pergi cucuk, dia tercucuk mata manusia. Memang buta lah, insyaAllah tu memang buta lah. Jadi binatang tu liar. Jadi kita ada kaedah untuk binatang yang liar ni. Dan kita juga ada kaedah untuk binatang yang asalnya jinak, tiba-tiba waktu sembelih jadi liar. Dia tiba-tiba jadi liar. Itu pun kita ada kaedah dia yang diletakkan oleh para ulama dan mestilah dirujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ma lam yuqdar ala zakatihi likaunihi mutawahhishan fa zakatuhu aqruhu min haitsu qadaru alaihi aw bijarhi muzhiqin liruhi fi ayyi mawdi'i kana min badani. Iaitu yang pertama, menyembelih binatang liar yang kita tak boleh nak pegang, yang dia kasar. Iaitu binatang yang boleh dimakan, yang kita tak mampu nak sembelih secara biasa. Ya, yang kita tak boleh sembelih secara biasa. Zabhun tadi dengan naharun tadi. Ya, tak boleh. Kerana liar. Maka cara sembelihannya itu adalah dengan melukakan di mana-mana tempat yang dapat, atau dengan melukakan di tempat yang boleh mematikannya. Itu. Bermakna, ini dipanggil apa tadi saya sebut? Akrun. Ya, akrun. Iaitu melukakan pada mana-mana tempat atau melukakan pada tempat yang boleh mematikan. Dia ada dua tempat lah. Mana-mana yang dapat ataupun pada tempat yang boleh mematikan. Kalau istilah dalam Tuan Guru Hazri Hashim Al-Bindani, disebut akrun ini sebagai sembelihan darurat. Ya, sembelihan darurat pun boleh juga namanya. Ya, pun boleh juga. Baik. Jadi, binatang yang liar itu, kita sembelih dia guna apa? Guna panah, guna tombak, ataupun kita guna panah, tombak, sumpit. Sumpit saya tak pasti. Sebab itu dengan racun kan. Baik. Tombak. Dia asalkan dia tajam. Dia ada mata, lontar kepada binatang tersebut, kena perut dia, lalu mati. Sah sembelihan. Kerana dengan tombak itu sendiri telah menyembelih binatang tersebut. Ya, sah makan. Ya, sebab akrun, sebab dia melukakan.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu lontar ya tombak tersebut kena binatang tersebut, tetapi binatang itu tidak mati, dia masih bergerak, dia ada hayat mustaqirrah, ya, dia ada hayat mustaqirrah lagi, apa patut dibuat? Kamu pergi cocok lagi ke kamu sembelih? Jawapannya sembelih. Ya, jawapannya sembelih. Bermakna kalau binatang itu liar, kemudian kamu lontar tombak itu lalu kena pada tempatnya, kemudian dia mati, boleh dimakan, tak perlu sembelih dah sebab dia dah mati. Tetapi kalau kamu lontar, kamu lempar tombak tersebut kena pada binatang itu, tetapi binatang itu tidak mati, tapi masih boleh bergerak, boleh bergerak, hayat mustaqirahnya ada lagi, maka kamu buat apa? Kamu sembelih binatang tersebut. Ya, sembelih binatang tersebut. Tamam? Ya, kena faham sungguh benda ni. Ya, kena faham sungguh. Tamam? Baik. Kalau ada soalan terus tanya dalam komen ya, terus tanya dalam komen. Baik, ni satu lagi lah saya lupa. Kalau kamu dah tombak, kemudian binatang itu mati, belum mati, dan dia masih lagi bergerak, kamu jangan tunggu dia mati. Jangan tunggu. Terus sembelih. Ya, sebab pada ketika itu, sembelihan menjadi wajib pada ketika itu. Ya, sembelihan biasa menjadi wajib pada ketika itu. Tamam? Bermakna di sini zabhun. Saya ulang balik istilah lafaz sembelihan tadi. Zabhun untuk haiwan yang berleher pendek yang boleh dikawal. Nahrun untuk haiwan yang berleher panjang dan boleh dikawal. Akrun untuk binatang liar ataupun binatang yang jinak bertukar kepada liar. Ini 3 lafaz untuk 3 jenis haiwan yang saya sebutkan tadi. Tamam? Baik. Tu. Kemudian, walau tawahishan. Ya. Tawahishan. Insiyun kaba'irin nadda fahuwa qasaidi. Ya, qasaidi. Iaitu sekiranya binatang itu jinak. Ya, jinak. Tetapi tiba-tiba dia jadi liar. Dia jadi liar. Kaba'irin nadda. Seperti unta yang lari dari tuannya. Nadda. Dia lari daripada tuan dia. Itu. Maka dia boleh dijadikan sebagai qasaid. Qasaid. Jadi dia boleh dikenakan hukuman sedemikian. Bukanlah hukuman bunuh tu, maknanya hukum untuk asaid, untuk binatang buruan. Maknanya kita boleh minta binatang buruan pergi kejar dia. Binatang buruan pergi kejar dia. Maka yahillu bijarhihi, halal dimakan dengan mencederakannya. Boleh dimakan. Namun fi ghairi madhbihahi. Itu. Iaitu pada tempat selain sembelihan yang asal. Bermakna unta itu patutnya disembelih dekat pangkal leher tu. Kat pangkal leher tu sepatutnya. Tetapi disebabkan dia lari nadda, lari daripada tuannya, maka boleh kita cederakan dia. Ya, kita boleh cederakan dia. Namun tak bolehlah kita lontar ataupun lempar tombak panah kepada tempat yang boleh disembelih. Maknanya kat leher dia tu. Tak boleh kat situ. Dia kena tempat selain daripadanya. Dan juga halal dengan cara menyuruh anjing menangkapnya. Ya. Wa yahillu bi irsalil kalbi alaihi. Ya, boleh kita menyuruh anjing yang pergi tangkap binatang tersebut. Itu. Bermakna kita ada tiga jenis binatang. Satu, binatang yang jinak. Yang kedua, binatang yang jinak bertukar kepada liar. Yang ketiga, memang binatang itu binatang yang liar. Jadi, ada 3 cara sembelihan, 3 jenis haiwan. Tamam? Itu. Baik. Saya tambah sedikit, tolong tambah di situ dhabit. Iaitu kalau contoh binatang itu jatuh dalam kolam. Ataupun ada satu dalam satu masalah tu dia jatuh dalam sungai. Apa patut kita buat? Nak angkat dia berat. Ya, tetapi dia masih hidup. Jadi kita boleh guna kaedah akrun, iaitu melukakan.
Sebab itu saya sebut tadi, Tuan Guru Hazli sebut darurat, sembelihan darurat. Iaitu kalau contoh lembu itu kepala, separuh badan dia dah dalam air. Maknanya kepala dia pun dalam air. Kaki je kat atas. Macam mana tu? Jadi boleh kita sekadar melukakan di kakinya. Sah. Itu dah jadi sembelihan kepada binatang tersebut. Ya, dah jadi sembelihan kepada binatang tersebut. Tamam? Sebab itu disebut akrun. Contoh kalau macam unta, dia haiwan yang boleh makan, tapi kan macam mana cara dia, jika urat dia tak putus tu dikira haram lah kan untuk dimakan. Ya, contoh kamu sembelih binatang tersebut. Sembelih, tengok-tengok, lepas tu binatang tu dah mati. Penyembelih tu yakin dah putus dah urat marih, urat halkum dah putus dah, biarlah. Sekali tengok dekat-dekat tak putus. Maka apa terjadi kepada binatang tersebut? Bangkai, tak boleh dimakan. Tetapi ni saya sebut tapi ni, kalau kamu sembelih dan kemudian tengok binatang tu tak mati lagi, tapi penyembelih tu ragu-ragu, dah putus ke belum? Dia pergi tengok. Binatang belum mati ni, dia pergi tengok, tak putus. Jadi hukumnya adalah wajib dia boleh tambah, maknanya boleh buat sembelihan kali kedua. Dia boleh buat sembelihan kali kedua. Boleh hukumnya. Dengan syarat mesti ada hayat mustaqirah. Masih lagi hidup. Masih ada lagi tanda-tanda hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah tu kejap lagi kita sentuh. Sebab dah tanya awal ni, kita jawab siap-siap lah. Kita jawab siap-siap. Tamam? Itu kena faham lah. Sebab itu ada dekat tempat di Indonesia, ada di Malaysia juga. Lepas sembelih, tengok binatang tu boleh berdiri balik. Ia boleh berdiri balik. Rupanya urat halkum tak putus. Urat halkum tak putus. Jadi apa patut kita buat? Sembelihlah dia, yang ditunggu pula. Sembelih lagi. Sembelih lagi. Dia diperbolehkan. Diperbolehkan. Tamam? Halaman yang ke-54. Ma yustahabbu fi zakatil haiwan. Apa yang disunatkan dalam penyembelihan haiwan. Apa yang disunatkan dalam penyembelihan haiwan. Tadi kita dah sentuh ta'rif, kemudian kita dah sentuh dalil, kemudian kita dah sentuh rukun. Kemudian kita dah tahu istilah-istilah dalam sembelihan. Ada zakatun, zabhun, kemudian ada nahrun, kemudian akrun, dan kemudian ada saidun. Kemudian kita dah tahu syarat sembelihan itu tak nak mesti ada qasad. Mesti ada niat. Qasdan. Kalau tak ada, tak sah. Kemudian kita dah tahu ada dua teknik sembelihan yang mana kita ada untuk binatang yang boleh dikuasai dan juga binatang yang tidak boleh dikuasai dengan sebab liar. Dan cara sembelihan untuk yang liar itu akrun. Akrun. Tamam? Baik. Yang ke seterusnya. Yang disunatkan tadi. Yustahabbu fi zakatil haiwan al-maqduru alaihi arba'atu asya. Disunatkan pada sembelihan haiwan yang boleh dipegang, yang boleh dikuasai. Yang boleh dikuasai itu 4. Ada 4. Ada 4. Iaitu yang pertama qat'un, memotong kullil hulkum wa huwa majrin nafasi. Iaitu memotong keseluruhan urat halkum dia, sebab urat halkum itu adalah urat nafas. Urat nafas. Saluran nafas lah. Yang kedua, qat'u kullul mari wa huwa majra ta'am wa syarab. Iaitu memotong keseluruhan urat marih itu. Jadi labah itu. Itu apa dia? Laluan makan dan minum. Laluan makan dan minum. Yang ketiga, qat'u kullul wadajain wa huma irqani fi safhatai al-unuqi yuhitani bil hulukum wal mari. Iaitu dua urat tepi leher yang berhampiran halkum dan mari. Dia dekat, tak ada gambar lah. Tak ada gambar pula. Tapi dalam kitab Iqna yang buku teks ada kan. Kalian tengok kat situ nah. Tengok kat situ. Dia ada. Yang atas, bawah, kemudian ada kiri kanan. Kiri kanan tu wadajain. Urat darah tu. Urat darah. Baik.
selesailah. Maknanya binatang yang boleh kita pegang ataupun binatang itu kita boleh kuasai dia sebab dia jinak, maka pada ketika itu sembelihan dia adalah macam ni. Putus urat halkum, putus urat mareh, putus dua urat darah. Okay, putus dua urat darah tersebut. Sebab itu tadi saya sebut, ya, binatang yang kita binatang yang liar, ya, binatang yang liar. Saya tombak binatang tersebut, tapi binatang tu tak mati lagi. Dia ada hayat mustaqirah. Sebab itu kita kena sembelih biasa. Kenapa? Sebab dia dah boleh dikuasai. Dia boleh dikuasai. Tamam? Itu. Baik. Al-mujzi'u minha fil hilli syai'ani. Ya, syai'ani. Iaitu perkara yang memadai untuk menjadikan sembelihan itu halal. Ya, halal. Bermakna ke atas tadi ada 3. Ya, 3. Itu yang paling sempurna. Namun yang kita bacakan sekarang ini namanya memadai. Ya, memadai. Dia tak sempurna tapi memadai. Iaitu apa? Qat'u kullul hulkum, qat'u kullul marid. Iaitu putus urat halkum, putus urat marih. Urat darah tak putus. Maka itu sah tapi tak sempurna. Yang sempurna putus 2 urat darah tadi itu. Tamam? Boleh dapat nah? Itu. Saluran darah tu kena putus. Itu sempurna. Tapi kalau tak putus, dia tak panggil sempurna lah. Dia panggil memadai. Ataupun kita kata sekadar sah sahaja. Sekadar sah sahaja. Tapi dia tak dapat pahala sunat lah. Tak dapat pahala sunat. Tamam? Tu. Faham sungguh-sungguh tu struktur perkataan yang saya gunakan tu. Ya. Tu. Baik, tanbih. Ya, catatan tambahan. Lau dhabaha syakhsun hayawanan wa akhraja akhiru am'a'ahu ma'an. Iaitu kalau seseorang itu disembelih haiwan. Dia menyembelih haiwan. Kemudian kawan dia seorang lagi pergi keluarkan akhir usus. Maknanya dia tebuknya perut lembu tadi tu, dia tarik, kemudian dia tarik usus. Dia tarik usus. Maka perkara tersebut lam yahillu, tidak halal, tak boleh dimakan, jadi bangkai. Ini jadi bangkai binatang tersebut. Ini jadi bangkai. Sebab kenapa? Tu nanti kita sentuhlah kejap. Li'anna tadhfifa lam yatamakhas biqat'il hulukum wal mari. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia mematikan tidak dengan cara memotong halkum dan urat marih. Itu punca dia, itu sebab dia. Ya, contoh boleh nampak ke? Tak boleh nampak pula ya. Tak apalah, saya cerita je. Iaitu ada seekor lembu. Yang dah ditumbangkan. Bermakna dia boleh dikuasai. Maknanya dijinak lah. Kemudian kawan seorang pergi potong leher. Maknanya sembelihan zabhun biasa. Tengah potong tu, rupanya dalam masa yang sama kawan dia pergi tusuk lembu tu, tarik bawa ke belakang. Bermakna dia potong panjang, dia keluarkan usus. Sebab dia kata nak senang, nak cepat. Dia keluarkan usus. Maka pada ketika itu tidak sah sembelihan tersebut. Kerana berlaku 2 perkara yang boleh mematikan haiwan tersebut secara serentak. Ya. Kamu sembelih pun binatang tersebut boleh mati, kamu belah perut dia pun binatang tersebut boleh mati. Maka di situ mendatangkan keraguan. Binatang itu mesti mati dengan cara sembelihan, tidak boleh dengan cara yang lain. Tiba-tiba berlaku secara serentak. Jadi berkemungkinan binatang tersebut mati dengan sebab dibelah perut, bukan dengan sebab sembelihan. Sebab itu jadi haram. Ya, faham sungguh ini untuk binatang yang jinak, binatang yang boleh dipegang tadi. Ya, boleh dipegang tadi. Kalau dia liar, itu lain cerita, itu akrun, lain cerita. Baik, selesai. Yang kedua, lawi qtarana qat'ul hulukum biqat'i raqabatil syati fahiya maitatun li'anna tadhfifa innama hasala bidhabhataini. Tu. Kalau misalan seseorang itu dia potong halkum, dia potong urat marih dah. Urat halkum tu dia dah potong dah.
Tapi dalam masa yang sama, dia kerat kaki kambing tu. Dia kerat kaki kambing tu. Maka pada ketika itu, kambing itu jadi bangkai. Jadi bangkai. Sebab kenapa? Sebab berlaku dua kaedah untuk menyembelih dalam satu masa yang sama. Dalam satu masa yang sama. Jadi mungkin binatang tu tak mati dengan sebab sembelih. Sembelih dekat leher tu. Dia mungkin mati dengan sebab kena tetakan pada pada kaki tersebut. Sebab itu tidak sah. Tidak sah sembelihan tadi itu. Jadi haram. Boleh dimakan ke? Tak boleh lah. Jadi bangkai. Tamam? Baik. Tu nah, kena faham sungguh tu. Kena faham sungguh. Tu. Yang ni berbeza dengan binatang yang liar ya. Berbeza dengan binatang yang liar. Selesailah. Selesai dekat bab yang itu. Jadi nak tak nak, kena pastikan kalau binatang itu makdur alaihi, yang boleh dipegang, yang boleh dikawal, mesti putus dekat sini. Putus dekat leher. Putus dekat leher. Baik. Yang seterusnya, ishtaratul hayatil mustaqirrah inda dhabhi. Iaitu disyaratkan binatang itu masih ada hayat mustaqirrah. Ada hayat mustaqirrah. Saya pun tak tahu nak terjemah hayat mustaqirrah ni macam mana. Saya pun tak tahu nak terjemah hayat mustaqirrah ni macam mana. Tapi boleh kata hayat mustaqirrah ni maksudnya masih hidup lah. Masih hidup. Tanda-tanda dia hidup. Itu. Maksud hayat mustaqirrah ni saya boleh kata tanda-tanda binatang itu masih hidup. Yang pertama, la yashtaritu al-ilmu biwujudil hayatil mustaqirrah inda dhabhi. Tidak disyaratkan untuk kita tahu wujud hayat mustaqirrah ketika sembelihan. Tidak disyaratkan pun. Bermakna tak perlulah sampai kepada peringkat yakin sungguh. Tidak. Boleh saja secara zon. Dia secara zon. Bal yakfi zon. Iaitu memadai dengan sekadar sangkaan. Kita menyangka sahaja binatang itu masih hidup. Boleh. Biwujudiha ma lam yataqaddamhu ma yuhalu alaihi halak, iaitu kita boleh secara sekadar zon bahawa binatang itu masih ada hayat mustaqirrah. Masih ada lagi hayat mustaqirrah selagi tidak ada perkara yang mematikannya sebelum disembelih. Itu maksudnya. Iaitu kita boleh secara sekadar zon sahaja yang binatang itu masih ada hayat mustaqirrah, maka binatang itu boleh disembelih. Selagi ada hayat mustaqirrah. Baik. Dibimbangi orang tak faham, jadi saya kena terang lah. Saya kena terang. Zon ni, kalau istilah Melayu, dia mungkin sangkaan, ragu-ragu, itu mungkin kita rasa macam nampak sama. Tapi istilah Arab ni berbeza-beza. Dia kaya, dia kaya. Kita ada 4 jenis. 4 jenis tahap keyakinan. Yang pertama disebut yaqinun. Yaqinun maksudnya 100% yakin. Tapi dalam kitab ni tadi kata tak yakin pun tak apa. Tak yakin pun tak apa. Jadi maksudnya dekat mana? Dia dekat zon. Zon ni apa maksudnya? Dia 80% yakin, 20% dia tak yakin. Bermakna dia kurang daripada 100. Kurang daripada 100. Tapi tahap keraguan dia tu rendah. Itu zon. Makna tetap ada keyakinan tapi keyakinan dia tidak 100%. Yang ketiga namanya syak. Syak. Syak ini apa? Keraguan itu melebihi keyakinan. Bermakna dia ragu-ragu 80%. 80%. Silap. Syak itu 50-50. Syak itu 50-50. 50-50. Minta maaf, silap. Syak itu 50-50. Waham baru 80% ragu, 20% yakin. Itu kita ada 4. Ini sebab nak faham akan datang ni. Sebab itu kita terangkan. Yang pertama yakin 100%. Yang kedua zon. Dia yakin banyak tapi dia punya ragu-ragu sedikit. Kalau syak 50-50. Kalau waham keraguan 80%, yakin 20%.
Jadi yang dimaksudkan dekat sini bal yakfil zan itu dengan makna apa? Dengan makna dia tetap ada yakin, tapi yakin dia tu 80%. Ya, dengan syarat keraguan tidak mengatasi keyakinan. Itu zan. Dapat nah? Itu. Tu hayat mustaqirrah nah. Yang kedua, al-hayatu mustaqirrah inda dhabhi taratun tayaqqanu wa taratan tuzannu bi'alamati wa qara'in. Hayat mustaqirah ketika sembelih itu ya kadang-kadang diyakini dan dia melalui sangkaan dengan tanda-tanda. Ya kadang-kadang ya sembelih itu diyakini dan melalui sekiranya dengan sangkaan dengan ada tanda-tanda. Jadi kalau yakin tu mestilah kita tengok binatang tu masih lagi kuat dan sebagainya. Tapi yang menyebabkan kita zon bila kita tengok dia dah tak berapa kuat tapi dia ada tanda-tanda yang lain. Ada tanda-tanda yang lain. Mari kita tengok apa tanda-tandanya. Kasyiddatil harakah, iaitu seperti kuat pergerakan. Bermakna di saat kita tengok lembu tadi tu walaupun dia macam nyawa-nyawa ikan tapi dia masih boleh bergerak. Dia masih lagi boleh bergerak dengan kuat. Maka itu petanda dia ada hayat mustaqirrah. Ataupun kita yakin dia masih hidup, kemudian kita sembelih dia. Kemudian selepas kita sembelih dia, urat marih putus, urat halkum putus, wadajah yang putus, kita tengok dia bergerak kuat. Itu petanda dia ada hayat mustaqirrah. Yang kedua, au infijar dam, iaitu terpancar ataupun terpancut darah keluar daripada badan dengan kuat. Dengan kuat, itu petanda ada hayat mustaqirrah. Maknanya lepas sembelih, kita tengok darah tu keluar. Itu bermakna dia ada masih lagi hidup, ada hayat mustaqirrah. Satu lagi, di saat darah tu keluar, kita akan dengar satu macam kita sebut hendusan, bukan hendusan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia macam macam tu. Waktu kita sembelih lembu tu kan. Kalau kita tengok orang korban, lepas sembelih tu, dah habis sembelih tu, nanti lembu tu terus macam tu. Macam tu kan dia punya nafas terakhir dia tu. Macam kuat bunyi dia tu. Itu tanda hayat mustaqirrah. Itu tanda hayat mustaqirrah. Itu. Berdengus. Berdengus. Dah ingat dah punya istilah tu, dia berdengus macam macam tu. Itu petanda dia ada hayat mustaqirrah. Fa in syakakna fi istiqrariha hurumul lisyak fil mubih. Nampak perkataan syak di situ. Iaitu sekiranya tidak sekiranya kita syak syak adanya hayat mustaqirah, maka haram bagi orang yang syak dengan binatang sembelihan tersebut. Maka tak boleh lah. Kalau kamu sembelih, dia tidak sah lah. Tidak sah. Kerana syak. Jadi kena bagi kepada orang yang zan. Contoh, kamu sembelih, kemudian dia bergerak, ada tanda-tanda tadi, sah. Sah. Tamam? Ataupun, kamu rasa dihidup. Zon kamu kuat, tapi kamu sembelih, binatang tu tak ada tanda-tanda tadi. Maknanya darah tak terpancar, tak ada bunyi berdengus, kemudian tak kuat bergerak, itu tanda dah mati. Walaupun zon kamu itu ada, tapi tak cukup tanda, maka tidak sah. Tidak sah. Sebab tidak mencukupi syarat-syarat tadi. Dia kena ada hayat mustaqirrah. Tamam? Baik. Yang ketiga, la yashtaritu fi zakati qat'ul jildi allati fawqa al-hulqum wal mari. Iaitu tidak disyaratkan pada sembelihan itu memotong kulit yang berada di atas halkum dan urat marih. Ini saya minta maaf, saya tak dapat nak terang. Saya boleh sebut wallahu a'lam. Allah wa rasuluhu wa ahluhu a'lam. Ini pun saya tak berapa nak faham. Tapi saya dah tanyakan kepada guru saya, Tuan Guru Hazri Hashim Al-Bindani, kepada rujukan saya, iaitu Tuan Guru Hazri. InsyaAllah nanti kalau beliau jawab, nanti saya maklumkanlah apa hukumnya. Tamam? Mungkin yang ke berapa ni?
la yashtaritu ini dengan makna potong dekat tengkuk atas ni. Mungkin macam tu. Mungkin saya pun tak berfaham ni. Hari tu saya tanya Ustaz Muhammad Hazim, Ustaz Muhammad Hazim pun dia tak jawab lagi. Tak jawab lagi. Jadi insya-Allah nanti saya akan maklumkanlah apa jawapannya. Selesai. Yang terakhir, yusannu, disunatkan, nahrun ibil. Nampak dia guna istilah nahrun. Sebab kenapa nahrun? Sebab ibil itu yakni unta tadi lehernya panjang. Sebab tu diguna nahrun. Yusannu nahrun ibil fil labbah wa hiya fi asfalil unuq li'annahu ashala li khurujir ruh li tuli unuqiha. Wa kadzalika an ya'ti fi kulli hayawan tala unuqihi kan na'am wal apa ni? Wal awazzi wal batti. Iaitu sunat sembelih unta itu di tengkuk, iaitu bahagian bawah leher, pangkal leher inilah kat situ. Kerana lebih mudah untuk keluar rohnya disebabkan panjang leher. Ya, panjang leher. Begitu juga pada semua binatang yang leher panjang seperti burung, unta, angsa dan itik. Ya, angsa dan itik. Ya sunat, ya sunnah. Ya, sunat kita potong dekat pangkal leher. Sebab lebih mudah untuk mematikan binatang tersebut. Lagi cepat binatang itu mati, lagi bagus, lebih ihsan. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, potong di bahagian pangkal leher. Ya, potong di bahagian pangkal leher. Tamam? Dekat masjid mana ya? Masjid Kuala Kubu. Ya, ada imam di situ, imamnya Ustaz Muhammad bin Said cerita ada satu hari itu potong unta. Potong unta. Tapi mereka potong dekat belah betul-betul bawah kepala. Potong kat situ. Potong kat situ apa jadi? Leher unta kan panjang. Lepas dah sembelih tu bergerak dah dia. Ke kiri ke kanan lehernya. Apa jadi? Mandi darah. Mandi darah. Pakat mandi darah semua. Tu sebab itu haiwan yang berleher panjang, sebab itu Rasulullah ajar leher panjang ini kita buat apa? Potong dekat pangkal leher. Tamam? Itu kena fahamlah. Tu. Jadi kalau soalan tanya berikan contoh-contoh ataupun berikan tanda-tanda alamat hayatun mustaqirah, yang pertama syiddatul harakah, yang kedua infijarid dam. Infijarid dam, iaitu terpancut darah. Dua tu saja. Syiddatul harakah, infijarud dam. Infijarud dam. Selesai. Seterusnya kita masuk. Baik. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk halaman yang ke-55. Tadi kita dah sentuh tadi tentang tanbih. Ya, tanbih tadi yang kalau sembelihan itu berlaku dalam keadaan serentak. Ya, serentak. Baik. Kalau misalnya seseorang itu sembelih ayam. Ya, sembelih ayam. Contohlah tukang pasar kita kan. Dia sembelih ayam. Kemudian dah sembelih, ayam tu tak mati lagi. Terus masuk dalam air panas. Boleh ke tidak? Cik jawab. Boleh dimakan ke tidak? Jadi bangkai ke jadi yang sebaliknya? Cik tulis ruang komen tu. Pukul berapa dah ni? Pukul 10 dah. Cik jawab. Jawab saja, kalau salah tak ada berdosa lah. Jawab saja. Ya, saya sembelih haiwan. Ya, saya sembelih haiwan. Kemudian selepas saya sembelih tu, saya terus bawa masuk dalam air panas. Air panas. Maka kita faham kat situ berlaku dengan sebab dua lah. Ya, satu sebab putus urat, satu lagi dengan sebab masuk air panas. Cuba jawab. Dah ada yang jawab ke? Sana saya tengok. Tak boleh jadi bangkai. Maaf kalau salah, ya tak apa. Kalau salah tak apa. Ustazah Najibah pun jawab bangkai. Jawab bangkai. Yang lain? Tak sah. Tak sah. Muhammad Fikri tak sah. Okey. Yang lain? Seorang lagi. Jadi bangkai. Nadiyatul Husna. Baik. Ya, jadi bangkai. Betul ke jadi bangkai? Jawapannya tak jadi bangkai. Ya, tak jadi bangkai.
tak jadi bangkai. Sebab kenapa? Ini kita sentuh dalam mazhab Syafi'i. Kita tak sentuh mazhab lain ya. Tak sentuh mazhab lain. Sekarang ni kita sentuh mazhab Syafi'i. Baik. Kita ada dua perbahasan dekat sini. Perbahasan pertama dari sudut mati dengan sebab dua sembelihan. Satu lagi mati dengan sebab najis. Bukan mati sebab najis. Satu lagi sebab air najis. Kita ada dua lah kat sini. Nak kita kena bahaskan. Yang pertama, binatang itu telah disembelih. Kemudian terus masuk dalam air panas. Terus masuk dalam air panas. Jadi, hukumnya itu makruh sahaja. Jadi, hukumnya makruh sahaja. Makruh sahaja. Sebab, tadi tanbih, kalian tengok balik kitab, yang tanbih tadi tu, muka surat 54. Tanbih itu berlaku sebab serentak. Ya, dia sembelih dalam masa yang sama, dia bawa keluar usus. Itu, kena faham, dia serentak. Yang ayam ni tadi, dia sembelih. Kemudian, dah habis sembelih, terus masuk dalam air panas. Ya, bermakna kalau dah disembelih, dia letak tepi pun mati, masuk dalam air panas pun mati. Maka ulama menyebutkan dia hanya makruh. Tetapi sah, boleh dimakan. Ya, sah, boleh dimakan. Sebab kenapa? Dah putus dah. Dah memang putus. Satu lagi bukan sebab berlaku dalam keadaan serentak. Tu. Dalam istilah fiqah, dia sebut susul menyusul. Dalam istilah fiqah, dia sebut ini susul menyusul. Bermakna, dah disembelih, terus masuk dalam air panas. Itu susul menyusul. Maka hukumnya sah, namun makruh perbuatan tersebut. Tamam? Tu faham sungguh ya? Faham sungguh. Ya, sah sembelihan tadi, tapi makruh. Adapun yang seterusnya berkenaan dengan najis. Ia berkenaan dengan najis. Ada yang kata lepas sembelih masuk dalam air panas, darahnya itu tadi, najis. Maka daging tu jadi najis. Ya, jadi najis. Maka kata ulama di antaranya Buya Yahya, air itu jadi mutanajis. Air itu jadi mutanajis. Namun tukang sembelih itu apa tadi? Saya terlupa terus. Namun tukang sembelih tadi ambil ayam itu daripada air panas, kemudian dipotong, dicincang, kemudian dia basuh. Sah. Ya, sah. Sah makan binatang tersebut ataupun daging tersebut untuk dimakan. Tamam? Jadi ada dua lah. Satu lepas disembelih baru masuk air panas. Kemudian dalam air panas itu, air itu jadi air najis, namun keluar daripada tempat air panas itu, dia daging itu dicincang, maka dicuci, baru diberi pada pelanggan, sah. Kerana telah dicuci. Tamam? Boleh jelas nak? Faham tak tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, alhamdulillah. Bermakna selama ni kita makan daging ayam di pasar yang pernah dihebohkan dahulu, tidak sah, jadi bangkai, cepat minum apa ni? Minum apa tu orang kata? Julap, nak keluarkan yang tak elok dalam badan dan sebagainya. Itu tidak tepat. Ia tidak tepat. Sebab itu apa-apa mesti rujuk kepada yang pakar. Saya bukan pakar, saya juga merujuk kepada yang pakar. Jadi rujuk ulama. Tak mampu baca kitab, rujuk ulama. Jangan memandai-mandai. Sebab kalau memandai, nanti orang tahu yang kita ini kuat pala tahu, penyesat umat. Penyesat umat. Itu kena faham. Begitu juga dengan kalau seseorang itu sembelih lembu. Sembelih lembu. Ni sembelih lembu ni. Kemudian lembu tu tak mati lagi. Ini selalu Bangla. Sembelih lembu tu tak mati lagi. Dia dah pergi lapah lembu tu. Maka pada ketika itu hukumnya sah sembelihan, tetapi makruh perbuatan pergi lapah tu.
Ya, sebab binatang tu tak mati lagi. Ya, itulah namanya susul menyusul. Susul menyusul. Jadi elakkan. Ya, benda tu tak patut. Ya, tak patut, tidak bagus. Ya, jangan dibuatlah. Tu. Tetapi kalau kita lihat yang mana pernah jadi meniaga ayam, kita tahulah keadaan dia macam mana. Kita tahulah sebab itu mereka lepas sembelih tu masuk air panas. Sebab mereka, kalian jangan ingat pagi-pagi itu bangun-bangun, oh dia ni dah buat malam tadi. Tidak, bangun 4 pagi, bangun 3 pagi. Dia sembelih ayam masuk dalam tong dan sebagainya. Kemudian rebus lagi dan sebagainya. Pukul 6 pagi dah mula jual dan sebagainya. Ya. Tu. Yang mana ayah dia pernah jual ayam tu, dia tahulah, dia sedarlah keadaan-keadaan tersebut. Tamam? Sebab itu jangan suka-suka hati nak letak hukum. Ya, jangan guna hukum logik akal. Ya, jangan guna hukum logik akal. Sebab kalau guna logik akal, macam saya sebut, penyesat umat. Right. 10.13 dah. Ni yang terakhir lah kita sentuh pagi ni. InsyaAllah petang nanti kita sambung lah. Jam 2.30. Ya, jam 2.30 kita sambung sesi yang kedua daurah kita ni, insyaAllah. Yang seterusnya halaman ke-55. Ma yusannu inda dhabhi. Perkara yang disunatkan ketika sembelih. Ya, perkara yang disunatkan ketika sembelih binatang. Yang pertama, yusannu dhabhul baqara. Nampak dhabhun, dia guna istilah dhabhun. Itu leher pendek lah. Dhabhun baqara wa ghanamun wa nahwihuma ka khaylin biqat'il hulukum wal mari' lil ittiba'. Iaitu disunatkan menyembelih lembu, kambing dan seumpamanya dengan memotong halkum dan urat marih kerana mengikut kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua, yusannu an yakuna nahrul ba'ir qa'iman. Disunatkan sembelih unta secara berdiri. Disunatkan sembelih unta secara berdiri. Ni kalian boleh tengok dalam YouTube, ada. Orang-orang Mesir selalu buat. Ya, di Mesir. Di Malaysia pun ada. Tapi tu orang kaya lah mampu beli unta. Unta ni mahal ya. Jangan ingat murah pula. Ya, unta ni mahal. Jadi yang mana belajar di Al-Azhar, di Mesir itu, dia akan tengok, kita akan lihat mereka akan potong betul-betul bawah pangkal leher ini dan unta itu dalam keadaan berdiri. Sebab itu lebih memudahkan. Maqulatan rukbathu, iaitu diikat kakinya. Ya, diikat kaki kirinya. Belah mana? Belah depan. Ya, belah depan. Kaki kiri belah depan. Wa an yakuna nahrul baqarati wal syati. Ini saya tak tahu kenapa guna istilah nahru. Wa an yakuna nahrul baqarati wal syati mudja'atan li janbihal aisar. Dan kalau kita sembelih lembu, sembelih kambing, sunatnya itu kita tulang rusuk kiri ni kita baringkan dia. Ya, maksudnya lantai bertemu dengan tulang rusuk belah kiri, bukan belah kanan. Ya, belah kiri. Ya, belah kiri. Wa tatruku rijlahal yumna, dan kita tinggalkan kaki kanan belah depan. Kaki kanan belah depan. Bila syaddin wa tushaddu baqil qawaim, dan yang lain diikat. Maknanya kaki belah depan kita lepas, kaki yang lain kita ikat. Ya, kita ikat. Baik, ini secara sunnahnya. Ya, sunnah. Tamam? Itu. Ada sesetengah tempat mereka akan ikat kaki kiri belah belakang sahaja. Kan? Kenapa diikat kaki kiri belah belakang saja? Kerana mengikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lembu, kambing, titik lemah kekuatan mereka itu dekat mana? Ya, kaki yang paling lemah, bukan kaki paling lemah. Kaki paling kuat mereka dekat mana? Kaki kiri belah belakang. Itu paling kuat. Ya, jadi bila kita ikat yang belah belakang itu, maka lemahlah satu badan. Ini saya pernah rujuk dalam video YouTube daripada Tuan Guru Hazri Hashim Al-Bindani. Memang
Beliau hanya ikat kaki kiri belah belakang sahaja. Dan sembelihan itu tetap boleh dijalankan. Dan yang menyembelihnya itu hanya memerlukan bantuan 3 orang sahaja. 3 orang sahaja boleh sembelih seekor lembu. Sebab apa? Ikat kaki belah belakang. Ikat kaki kiri belah belakang sahaja. Sebab itu titik kuatnya. Ada sesetengah tempat mereka ikat 4 kaki. Jangan kata tak sah pula, sah juga sembelihannya. Sah. Tapi kalau nak cerita bab ihsan, lebih ihsan lagi yang ikat kaki kiri belah belakang sahaja. Ataupun yang dirujuk dalam kitab inilah, iaitu diikat kaki yang baki tadi. Maknanya kaki kanan belah depan ditinggalkan, yang lain diikat. Yang lain diikat. Tamam? Jadi ini kita boleh kata gaya mengikat. Gaya mengikat. Tu. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup dan kita akan sambung pada petang ini. Petang ini. Oh, banyak lagi ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung petang ni untuk habiskan bab Sayd wa Dhabaih, dan untuk esok Selasa kita sambung udhiyah. Udhiyah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Keliru dan sebagainya? Apa dia? Ada lagi jalan hancur tempat abang tadi masuk lori dah. Tengok lagi. Nak hujan 3 hari boleh taruh betul motor pun. Aduh. Macam mana faham ke? Beho tu. Faham. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah setakat ni jelas. Okay, alhamdulillah. Baik. Jadi cukuplah untuk sesi pagi ni. InsyaAllah kita sambung petang nanti. Kita sambung petang nanti. Jangan lupa untuk masuk. Kita ambil ilmu sama-sama. Ambil ilmu sama-sama. Kita berkongsi sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan jadi kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. 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 Ustaz.